Safwan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Salam ceria buat semua pelasian tingkatan 1 yang dikasihi lagi dirindui semuanya. Apa khabar semuanya? Sehat ke? Sehat, alhamdulillah, bagus. Dah makan ke belum? Ramai yang dah makan, dah breakfast, sudah bersarapan. Okey. Hari ini kita bertemu sekali lagi ya dalam seminar ilmu free khusus untuk kamu pelasian tingkatan 1. Okey, yang mana kamu akan bersama-sama dengan saya selama 1 jam. Bermula dari pukul 11.30 pagi hingga pukul 12.30 tengah hari. Jadi seharap sesentiasa mendoakan kamu semua yang ada dalam seminar ilmu free ini berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga sentiasa gembira walau di mana-mana sekalipun kamu berada pada ketika ini ya. Diberikan keselamatan, dipermudah segala urusan dalam kehidupan seharian dan kepada yang belum makan, jangan lupa makan. Risau takut nanti tak ada tenaga pula kan. Yang sedang makan ataupun sedang bersarapan, almaklumlah cuti sekolah, betul? Bila cuti sekolah, saya lambat-lambat sikit semakan. Saya tak suka makan pagi-pagi. Tetapi ada seminar ni, boleh ke saya nak makan sekejap? Boleh saja, ambil makanan, ambil jajan, letak bersama-sama dengan kamu sambil mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dan pada hari ini kita akan belajar menggunakan latihan yang baharu dan seperti biasa jika kamu ada sebarang soalan berkaitan topik yang akan kita belajar pada hari ini, boleh terus tanya dekat ruang chat itu. Tapi jangan pula tanya yang bukan-bukan ya. Okey, yang ada yang tanya sehat ke tidak? Alhamdulillah sihat sahaja. Semakin sihat lagi menyihatkan. Cuma agak sakit kepala sedikit. Migraine. Abang kata orang putih migraine ya. Okey. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melihat dan mengukuhkan lagi pemahaman berkaitan sistem bahasa. Dan kalau tak silap kamu ada banyak lagi sesi seminar ilmu free, betul tak? Dengan pun ada beberapa slot lagi. Okey, yang next slot kita akan lihat berkaitan ulasan dan juga ada yang request saya nak belajar karangan. InsyaAllah nanti kita akan lihat sama-sama ya. Jika tiada sebarang orang kata halangan. Okey. Jadi hari ini kita akan cuba lengkapkan, kita akan cuba buat sama-sama berkaitan sistem bahasa. Kita tengok sejauh mana kefahaman kamu. Jika sebelum ni memang sudah pernah ajar betul, sudah terangkan satu persatu, tapi hari ini kita gunakan latihan yang lain dan seharap kamu semua dapat memberikan sepenuh tumpuan terhadap topik pembelajaran kita hari ini. Okey, jadi kita tengok sama-sama dekat sini. Ada yang tanya, ilmu free seseorang je ke ajar? Tak. Ada cikgu lain lagi, betul tak? Ada cikgu Daniel yang untuk form 1, form 2, form 3. Betul kan? Okey, kalau macam cikgu memang ajar semua level ke ya? Dari darjah 6, form 1, form 2, form 3, form 4, lepas tu form 5 ada seminar yang SPM kan? Okey. Jadi kita tengok sama-sama topik kita hari ini sistem bahasa. Okey, siapa yang rasa dia nak jawab, dia nak uji minda dia, boleh terus bagi tahu dekat ruang chat tu type je jawapan kamu di situ. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita mulakan. Terus ya, Azwa the golden itik ma'ai. Kenapa itik pula kat situ Azwa? Kita tengok latihan 1 untuk kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan yang kamu dah jumpa, lepas tu tuliskan jawapan yang betul. Okey, kita tengok sama-sama di sini. Hari ni kita nak pakai penan warna apa? Dia macam warna, kadang-kadang tak tahu nak pilih warna apa. Okey, nombor 1. Fakihah mempercepatkan langkahnya apabila terdengar bunyi salakan anjing sewaktu pulang dari kelas tambahan pada petang semalam.
Yang salah di sini, ingat lagi ke tidak? Mempercepatkan salah. Ya Allah pandainya. Mempercepatkan salah. Nampak? Kenapa salah ni Fatin Jasni? Yang lain ingat lagi tak? Fatin kata yang ni salah sebab dia ada apa? Dia ada 3 imbuhan dah dekat sini. Okey, satu imbuhan mem, yang kedua imbuhan per, lepas tu dekat belakang dia ada imbuhan kan. Depan ni ada imbuhan awalan rangkap nama dia. Okey, memper. Lepas tu ada kan. Afrina kata Afrina dia kata okey, ada kata adjektif sir, betul. Apabila ada kata adjektif, yang ini tengok betul-betul sebab ada yang tak pasti lagi. Kalau kata adjektif ataupun kata sifat cepat tu, dia bertemu dengan imbuhan awalan rangkap, ada mem, ada per, tak boleh ada imbuhan akhiran kan. Okey, imbuhan akhiran kan ni tak boleh. Okey, jadi apa patut kita buat? Dia mempercepat. Jawapannya ialah mempercepat. Kalau nak letakkan macam mana? Okey, kalau nak letakkan dekat depan, dia tak boleh ada depan perkataan tu bukan depan rumah. Tiba, okey. Depan perkataan ni tak boleh ada 2 imbuhan. Dia mesti satu saja. Contohnya mencepatkan. Tu baru betul. Tapi ni sebab dah ada 2 imbuhan, tak boleh ada imbuhan akhiran kan. Okey, faham ke tidak? Faham. Kalau percepatkan boleh ke sir? Okey, Hana boleh juga. Kalau percepatkan dia tak boleh ada mem. Bagus. Kalau dah ada men, kita nak gunakan kan. Mencepatkan. Dia tak boleh ada per. Dia macam tu. Dalam perkataan ni dia tak boleh tamak. Orang tamak biasanya rugi. Begitu juga dengan perkataan. Kalau terlebih dia rugi markah kat situ. Tak boleh ada 3 imbuhan ke? Untuk kata adjektif sahaja. Okey? Kata adjektif sahaja. Tak boleh ada 3 imbuhan. Mempercepat. Lepas tu ada kan pula. Okey, tak boleh. Macam tu juga contoh kata adjektif apa? Cantik. Cantik kata adjektif, betul tak? Kata sifat. Kalau kita menjadikan sesuatu tu cantik, mempercantik sahaja. Ataupun mencantikkan. Kata adjektif tu kata apa sir? Ada yang tanya. Okey, tak apa, saya terangkan. Kata adjektif ni dia merujuk kepada kata sifat. Kata sifat tu apa dia? Kata sifat tu ciri-ciri kepada sesuatu yang kita boleh nampak ya. Contohnya apa yang kamu nampak pada sir? Okey, pandai. Selain pandai kamu pandai. Okey. Hitam, warna, kaca, ya betul. Okey, apa lagi? Kenapa skrin saya jadi gelap? Boleh nampak tak? Sebenarnya ni tiba-tiba tadi dia terdetek ni Nampak kemas. Okey. Kata adjektif mungkin sepunya ni juga sensor telefon ni Okey. Kenapa tak boleh ada kan? Sebab dah ada 2 imbuhan kat sini. Memang itu hukum bahasa Melayu. Dia kalau lebih daripada 2 imbuhan, dia ada unsur lewah, berlebih-lebihan dalam perkataan. Memang tata bahasa dia macam tu ya. Sebab tu tak boleh adakan. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Jealous pula. Jelas faham. Okey, mantap. Kita teruskan yang kedua. Okey. Yang kedua. Ayah berasa sangat bertuah apabila terpilih untuk menerima sumbangan jentera dari Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia. Apa yang salah nombor 2 tu? Dia kesalahan dia yang sama sahaja, iaitu kesalahan dari. Sekarang kita tengok Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil itu ialah kata nama merujuk kepada orang. Jadi tak boleh gunakan dari. Sepatutnya apa? Sepatutnya daripada. Okey. Dari ni untuk apa? Arah ataupun tempat ataupun masa. Selain daripada arah, selain daripada tempat, selain daripada masa, kita gunakan daripada. Okey? Seterusnya, kita tengok nombor 3. Aira. Ada Aira tak dalam kelas ni? Aira terlanggar pintu kaca ketika memasuki kedai itu disebabkan leka menggunakan telefon bimbit baharunya. Ada Aira, betul. Itulah 11 ada Aira.
Okey. Apa nama? Boleh nampak tak skrin? Ada yang cakap, cikgu, skrin cikgu frozen. Frozen tu apa? Lag ke? Yang lain okey tak? Risau takut tiba-tiba macam alamak ada yang frozen. Oh, okey je. Kamu punya mungkin dia line kot. Kalau line, kalau tak bergerak langsung line kamu ya. Okey. Sir, memasuki ni typo ke? Dia bukan typo. Memang ini kesalahan dia. Dekat sini kamu jumpa kesalahan, kamu jangan husnuzon. Jangan bersangka baik ya. Kita tengok alah typo kot. Tak mungkinlah dia salah, jangan. Kita jumpa kesalahan dia, memang itulah kesalahan yang sebenar. Jadi apa yang betul, kita buang satu kes. Sepatutnya ketika memasuki kedai itu, memasuki. Okey, imbuhan me bertemu dengan imbuhan akhiran I yang bunyi dia I ni, satu kes sahaja. Kecuali kalau dia bertemu dengan imbuhan akhiran kan. Tahu kan KAN? Okey, kalau memasukkan, contohnya memasuk. Dia satu perbuatan meletakkan satu benda ke dalam sesuatu kan, masukkan satu benda. Okey, dekat sini ya dia akan jadi bertemu dengan imbuhan akhiran kan. Tapi dia merujuk kepada orang tu dia buat sesuatu, okey, yang menerangkan pergerakan memasuki. Dalam bahasa Inggeris kita sebut enter. Gitu. Okey, jadi jawapan yang betul ialah memasuki. Kita tengok 2K pun bunyi dia dah macam pelik, betul? Memasuki. Salah dekat situ. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Tiada. Boleh kita teruskan? Boleh ya? Kita tengok yang seterusnya. Nombor 4 ya, Izzat. Firas akan membantu neneknya memetik sayur-sayuran pada kebun apabila tiba cuti persekolahan. Pada kebun salah. Kenapa pada kebun salah? Sebab pada ni merujuk kepada masa. Sepatutnya kalau tempat apa dia, Puteri Fatin Amanda di kebun. Bagus. Okey, di kebun. Jawapan dia di. Sebab dia merujuk kepada tempat kebun. Okey. Settle latihan 1. Kita teruskan dengan latihan yang kedua, boleh? Kita tengok latihan yang seterusnya. Okey, latihan yang kedua. Okey, bentuk yang sama juga, tapi mungkin kesalahan yang berbeza. Okey. Latihan 2 nombor 1. Azrul tidak mengaku bersalah apabila beliau dituduh memasukkan dokumen milik syarikatnya. Beliau kata Safwan yang lain setuju ke? Setuju. Beliau ni ingat lagi tak untuk apa? Beliau untuk apa? Ingat lagi ke tidak? Saya pernah terangkan perkataan beliau. Orang yang kita hormat, ya betul. Orang yang ada jawatan, panggilan hormat, ya kata ganti nama diri yang ketiga. Untuk yang dihormati, okey, pandai. Jadi kat sini yang sepatutnya ialah dia. Kenapa? Sebab ada ni nama biasa sahaja. Dia tak pakai apa-apa gelaran kat sini. Okey, dia tak letak gelaran, contohnya Encik Azrul, Datuk Azrul, Tan Sri Azrul. Tidak. Lepas tu dia mengalami apa? Mengalami satu keadaan yang mana dia dituduh. Bila dituduh, kita gunakan dia, okey, dalam pertuduhan walaupun kita tak tahu dia bersalah ke tidak. Okey. Soalan? Tak ada. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Okey. Kita teruskan, kita tengok nombor 2. Baiklah. Denak adalah seekor gajah liar yang berjaya dijinakkan oleh Fazil sejak dia bekerja di situ. Apa yang salah di sini? Yang ini kadang-kadang ya Atirah, dia menjadi persoalan sampai ke tingkatan 5 kadang-kadang. Okey, baru-baru ni ada yang tanya, apa beza ialah dengan adalah? Dia memang ada beza. Denak tu apa? Denak tu nama gajah tu. Nama gajah denak adalah seekor gajah liar. Nama kepada gajah, kata nama khas ya. Okey, kita tengok dekat sini kenapa adalah ni salah. Sebab kita tengok perkataan yang ada dekat sini ialah seekor gajah. Seekor ni kata nama. Okey, yang ini kamu kena ingat sampai bila-bila tau. Okey, seekor ni penjodoh bilangan yang merujuk pada kata nama. Okey, seekor ni dia kata nama.
Okey, merujuk kepada haiwan lah. Seekor gajah liar. Okey, menerangkan haiwan. Tapi dekat sini dia gunakan kata pemberi adalah. Kalau bertemu dengan kata nama, apa yang sepatutnya? Kata pemberi yang sepatutnya ialah. Okey, ialah. Jadi jawapan kamu kena tulis dekat bawah tu ialah. Okey, masa bila kita nak gunakan adalah sir? Okey, Sadna, kita nak gunakan adalah apabila bertemu dengan perkataan lain selain daripada kata nama. Okey, contohnya adalah okey, bertemu dengan kata adjektif. Tahu kata adjektif? Okey, adalah sangat mahal. Contohnya, okey, sangat mahal. Mahal ni kata adjektif. Jadi kita gunakan adalah. Okey, macam mana nak ingat? Kita tengok perkataan adalah ni. Adalah AD. AD nampak? Okey, jadi AD ni dia merujuk kepada apa? Kata adjektif. Okey, merujuk kepada adjektif, kata sifat tadi tu. Sebab tu kamu kena tahu pelbagai jenis kata ya dalam tata bahasa Melayu ni. Okey, adjektif. Jelas kat situ? Okey, kalau kata kerja kita gunakan adalah juga. Okey, contohnya apa dia? Contohnya adalah merupakan. Okey, adalah merupakan. Contoh dekat sini merupakan. Siti, okey, Siti adalah kita tengok jap sebagi satu ayat yang trik sikit. Okey, Siti adalah merupakan anak tunggal, okey, anak tunggal Pak Mail. Okey, Pak Mail lah. Contohlah macam ni ayat dia. Okey, sekarang kita tengok dia guna perkataan adalah. Ada yang cakap, "Sir, Siti ni kan kata nama." Kita tak tengok perkataan sebelum dia ya. Kita tengok perkataan selepas dia. Selepas adalah ni kita tengok perkataan merupakan. Merupakan dekat sini dia kata kerja sebab ada imbuhan me. Dan juga ada imbuhan akhiran kan. Nampak? Jadi kita kena gunakan adalah. Walaupun dekat depan dia ni kata nama. Kita tengok selepas dia. Faham? Okey, kalau saya tak letak adalah, Siti merupakan. Betul juga. Betul, nak letak adalah pun betul. Dia tak salah. Kalau adalah untuk pun betul juga. Adalah untuk. Dia bertemu dengan kata nama. Okey, bertemu dengan kata sendi nama. Okey. Contohnya, hadiah itu. Okey, hadiah itu adalah. Okey, adalah untuk Siti. Contoh. Okey. Sekarang kita tengok perkataan adalah dia bertemu dengan kata sendi nama. Jadi kita gunakan adalah betul. Kalau ialah untuk salah. Okey, faham ke tidak? Adalah untuk. Jadi kalau kata kerja, okey, kata kerja, kata sendi nama dan juga kata adjektif kita gunakan adalah. Ialah ni untuk apa? Ialah ni untuk kata nama sahaja. Tak kira lah manusia ke, haiwan ke, tempat ke. Macam dalam ayat ni, kata nama ni merujuk pada haiwan. Jadi sepatutnya kita gunakan ialah. Okey, jelas tak dekat sini? Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada, jelas ya. Okey. Seterusnya, kalau tak ada apa-apa kita teruskan. Ramai hari ni 300 lebih ya. Baiklah. Atirah tanya soalan yang mana tu Atirah? Atirah tanya soalan yang mana tu? Cuba tengok. Okey, soalan yang mana tu Atirah? Pada papan, kenapa papan kenyataan dia pada? Yang mana satu? Dekat mana? Cuba bagi tahu Okey, kita teruskan dengan nombor 3. Alright. Azri kehabisan tenaga setelah hampir 1.5 jam. Salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya 1 jam setengah. Alright. Sepatutnya 1 jam setengah.
Apa dulu nilai dia? Okey, kita tengok dekat sini. 1,5 jam. Okey, kita tulis 1 dulu. Dia punya nilai dia, angka dia. Lepas tu unit dia 1 jam. Lepas tu kalau ada baki, setengah. Okey, setengah tu duduk dekat belakang sahaja. Alright. Seterusnya, nombor 4. Puan Wahidah baru sahaja menerima bungkusan yang besar itu dari Kedah. Salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya baru saja. Baru sahaja. Okey, apa beza baharu dengan baru? Mari sini kita tengok. Beza baharu dengan baru. Okey, kalau baru, dia merujuk kepada masa. Okey, masa yang baru berlalu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil ataupun kita sebut sebagai just now. Just now ni macam baru je sekejap tadi, sebentar tadi. Okey, itu baru. Kalau baharu, okey, ada lagi satu kembar dia tapi lain ejaan. Baharu ni merujuk kepada sifat. Sifat ataupun ciri-ciri sesuatu. Okey, yang mana kalau baharu ni dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai apa? Something new. Sesuatu yang new. Okey, contohnya apa? Contohnya ayah membeli jam tangan baharu. Jam tangan baharu. Baharu tu sifat kepada jam tangan tu. Sekarang ni dia menceritakan tentang masa ayat tu. Jadi yang betul ialah baru. Ya, baru tu nama tempat. Yang ada dalam tata bahasa baru dengan baharu. Johor baru, kota baru, kampung baru, dia tak termasuk dalam antara dua-dua ni. Itu ikut ejaan nama tempat tersebut. Contoh apa? Contohnya macam Johor, kalau dekat JP tu Johor Bahru. Okey, Johor Bahru. Kalau kat Kelantan tu Kota Baru. Ada kat Kelantan, dari Kelantan ke sini. Ejaan baru dia macam mana? Macam ini. Dia tak termasuk dalam ejaan baru dan baharu ni kalau nama tempat ya. Okey, kita teruskan lagi boleh? Jelas ya? Boleh. Okey, nak tengok jawapan nombor 3 ni dia 1 jam setengah. Okey, kita teruskan lagi dengan latihan yang seterusnya. Mantap dah. Kamu punya kefahaman tu. Latihan yang ketiga. Okey, nombor 1. Bidang bioteknologi telah dapatan sambutan dalam kalangan mahasiswa kerana mampu memberikan pulangan yang lumayan. Yang salah kat sini, kita boleh terus nampak ya. Kesalahan apa? Kesalahan ni, dapatan. Kesalahan imbuhan. Sepatutnya apa? Sepatutnya telah mendapat. Alright, mendapat sambutan. Okey, seterusnya nombor 2. Jalan raya di balik pulau telah menutup untuk orang ramai kerana kerja-kerja naik taraf sedang dijalankan. Telah menutup, tiba jalan raya tu dia menutup diri dia sendiri ya. Kesalahan imbuhan juga. Sepatutnya kata kerja pasif. Ditutup. Ada orang lain yang buat. Okey, jelas kat sini? Jelas. Okey, nombor 3. Kerja amal telah dijalankan oleh Badan Sukarelawan demi untuk membantu penyewa yang ketiadaan rumah di ibu kota. Demi untuk. Dia dah ada demi, ada untuk lagi. Sepatutnya untuk membantu yang paling tepat. Dia merujuk pada tujuan ya. Okey. Ini kata hubung. Okey. Kalau demi membantu betul juga. Tetapi yang paling tepat dia merujuk kepada tujuan. Kerja amal tu kenapa dia buat benda tu? Untuk membantu. Ya, untuk membantu. Okey. Biasanya kalau ada ni imbuhan dalam perkataan tersebut, imbuhan awalan mem, okey, contohnya yang merujuk kepada kata kerja ya. Kita gunakan untuk. Okey, faham? Alright. Seterusnya nombor 4. Ali memarahi oleh ibu. Alamak. Kenapa Ali marah ibu? Anak durhaka tiba. Okey, tak ada kaitan dengan ayat ni. Kat sini memarahi salah. Sepatutnya kalau ada oleh. Kita tengok ada oleh dekat sini. Depan dia tu mestilah kata kerja pasif. Jadi jawapan yang betul ialah
Dimarahi oleh. Okey, dimarahi oleh ibu. Gitu. Kita gariskan sampai oleh ke se? Gariskan perkataan dia ni je. Kata kerja tu saja ya. Perkataan oleh tu tak payah gariskan. Tapi kalau nak buat juga, contoh gariskan memarahi oleh, jawapan yang betul dimarahi oleh. Kamu letak sekali kata oleh tu, tak salah pun. Tetap diterima ya. Okey. Kita tengok latihan yang keempat pula, boleh? Boleh ya. Okey. Latihan yang keempat. Alright. Ada yang tak dengar suara se? Okey, tak dengar suara tu macam mana nak cakap Kalau cakap pun dia tak dengar juga kan suara. Itu kena tengoklah, kalau join mestilah join kena dengan audio, betul tak? Tak apalah, mungkin dia masalah dia punya tu kot ya. Masalah teknikal dia tu. Okey. Kita tengok latihan yang keempat. Nombor 1, pasukan bomber dari cawangan Wangsa Maju telah bergegas di tempat kejadian sebaik-baik sahaja menerima panggilan kecemasan daripada orang awam. Di tempat. Kenapa di tempat ni salah se? Sebab dia kan merujuk pada tempat. Sekarang kita tengok dekat sini, dia ada imbuhan ber. Okey. Dia bergerak. Dia berubah, beralih arah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sepatutnya ialah ke tempat kejadian. Alright. Okey, seterusnya nombor 2. Oleh kerana terlalu lapar, Azman terus menghirup kuah mi kari itu tanpa menunggu kedatangan adik-beradiknya terlebih dahulu. Yang salah apa dia dekat sini? Oleh kerana salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya kalau kita nak guna perkataan oleh dekat depan, dia yang betul ialah oleh sebab. Kalau merujuk kepada sesuatu alasan. Kenapa oleh kerana tak boleh bertemu? Dia macam ini. Okey. Oleh ni ialah dia kedua-duanya kata hubung. Okey, kedua-duanya kata hubung. Apa dia yang kata hubung tu? Oleh ni kata hubung, kerana tu pun kata hubung. Jadi ada unsur lewah dekat sini. Kata hubung dia tak boleh bertemu dengan kata hubung. Okey, kalau oleh bertemu dengan sebab boleh ke? Boleh. Kenapa? Sebab oleh ni kata hubung, sebab ni dia kata nama. Yang merujuk kepada alasan. Jadi jawapan yang paling tepat oleh sebab ya. Disebabkan oleh tak boleh ada dekat awal ayat. Okey, salah. Disebabkan oleh salah. Okey, disebabkan oleh disebabkan pun salah, disebabkan oleh pun salah. Yang paling tepat ialah oleh sebab. Alright. Kita tengok seterusnya latihan yang keempat, nombor 3. Barisan-barisan pertahanan negara sanggup bergadai nyawa untuk menjaga keamanan negara dan ketenteraman rakyat. Apa yang salah dekat situ? Barisan-barisan. Okey. Barisan-barisan salah di sini. Kenapa salah? Sebab barisan tu dia dah merujuk kepada banyak, lebih daripada satu. Orang, kalau kita sebut, okey, luruskan barisan. Kalau seorang sahaja, boleh tak kita cakap itu barisan? Tak boleh. Jadi ayat tu merujuk kepada bilangan yang sudah banyak. Jadi tak boleh digandakan. Jawapan yang paling tepat ialah kita gugurkan salah satu. Kita gugurkan perkataan barisan yang kedua. So dia akan jadi macam mana? Barisan sahaja. Okey, dia akan jadi barisan. Nampak semua? Nampak. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Sedapnya air kowe. Asyik minum air manis je, sekali-sekala minum air sejuk. Air sejuk ke, air kosong, air mineral. Eloklah untuk kesihatan kan. Kenapa satu barisan je? Sebab barisan tu dah banyak. Barisan tu dah merujuk pada orang dalam barisan tu dia banyak. Jadi tak boleh barisan-barisan pertahanan. Dia barisan tu, contohlah kalau macam seseorang je kan, dekat tempat pimpinan. Boleh tak cakap tu barisan? Tak boleh. Okey, jadi satu barisan je. Anissa berpuasa. Selamat berpuasa Anissa. Ya Allah, puasa. Tapi itulah nak bagi tahulah. Kadang-kadang kalau puasa ni air kowe pun nampak macam sirap tu. Bubur pula susu jadi sirap Bandung. Campur pula laici. Ya Allah, sedapnya.
Ya, dugaan. Selamat berpuasa ya kepada yang berpuasa seperti Anissa dan juga rakan-rakan. Okey, Ali pun puasa juga. Kelantan banjir. Ain dari Kelantan ke Ain? Okey, Iman kata termakan tadi. Allahu tak baik ya. Yang boleh jadi jahat seseorang je kat sini. Saya tak adalah gurau-gurau. Ada ni ke? Ada yang dari Kelantan ke? Kepada yang berada di Kelantan ataupun Terengganu, kalau rumah kamu telah dimasuki air, semoga dipermudah urusan ya. Pastikan kamu berada di tempat yang selamat. Okey, insya-Allah nanti bantuan akan datang. Amin. Betul ya, dekat Pahang pun, dekat Kedah pun katanya ada pelacin yang bagi tahu Kedah rumah saya banjir. Hujan tak henti-henti. Risau ni kalau air naik, itu adalah orang kata perubahan cuaca, lepas tu ujian untuk kita kan. Semoga dipermudah urusan dan diberikan keselamatan kepada semua pelacin walau di mana-mana sekalipun kamu berada. Pening pun hujan, bagus kasih. KL hujan ke tidak? KL tak hujan. KL panas ya. Tapi bila nak cuci kereta dia hujan macam bila tak cuci kereta panas pula. Kadang-kadang kita ni tak boleh tengok kereta kotor tau. Bila keluar, ya Allah, berhabuk tu. Bila cuci kereta tengah hari dan petang hujan. Bila macam, okey, hari ni tak naklah cuci kereta. Esok pagi contoh kan, tak nak cuci kereta pagi tu. Tahu-tahu panas sampai ke malam. Itu dugaan juga tu kadang-kadang. Okey, kena reda je lah. Betul, Ain. Kena reda je lah dengan kehidupan ni. Ya. Dia kadang-kadang bendung tak berarti hujan. Walaupun rumah masuk air, saya still masuk seminar. Itu yang sangat sesuka. Memang sebangga sangat. Okey, kalau tak tahulah, kalau macam kadang-kadang rasa terharu tau. Kalau orang yang ada masalah talian ke, ada kekangan ke, tapi dia still macam nak belajar juga, itu adalah ciri-ciri pelajar yang cemerlang yang akan berjaya satu hari nanti. Kamu semua adalah ciri-ciri pelajar yang cemerlang satu hari nanti. Jangan cakap kalau peperiksaan akhir tahun ni saya tak perform markah saya. Ini baru permulaan, betul? Kehidupan kamu, perjalanan hidup kamu panjang lagi. Lah motivasi. Motivasi cuti sekolah. Ya banyak lagi panjang. Macam dulu masa form 2 main-main. Form 1 main-main macam kamu. Ya, peperiksaan main-main. Tapi masa form 3 kan ada peperiksaan besar-besar. Alhamdulillah perform. Dapat straight A, bukan nak belagak tapi nak berikan semangat dekat kamu ya. Kadang-kadang kita rasa macam down kan. Sampai orang datang kat kita, awak down ke? Down lah kadang-kadang. Rasa macam aduh tak dapat jawab soalan, tapi itu adalah sebagai pembakar semangat untuk kita. Okey dah, jom sambung. Nak motivasi bayar. Cik tak ada gurau-gurau. Doakan straight A. Amin. Semoga Dania dan semua pelajar yang berada dalam seminar ini diberikan kejayaan, diberikan straight A dalam setiap mata pelajaran, terutamanya dalam bahasa Melayu. Amin. Okey, gitu ya. Okey, jom kita tengok. Bagus, semangat masing-masing ya. Penyelaras peperiksaan sedang memberikan taklimat peperiksaan pada peperiksa. Ini typo. Ya Allah. Kenapa peperiksaan pula jadinya? Okey, ini kita kena husnuzon. Okey. Sepatutnya kesalahan dia pada. Okey. Tapi kita ambil lah peperiksaan kepada. Dia salah ejaan dekat situ. Saja je. Penyelaras tu apa? Penyelaras tu dia macam ni tau. Apa nama? Kita ambil daripada taklimat Kejap taklimat peperiksaan kepada. Okey, nanti saya terangkan dia punya apa nama? Dia punya maksud penyelaras tu. Okey. Sekarang ni taklimat peperiksaan pada sepatutnya apa? Okey, sepatutnya taklimat kita ambil daripada taklimat. Okey, tak apa, kita ambil. Kalau ada dalam tu dia sebelah-sebelah kan, kita ambil sekali. Dia termasuk dalam kesalahan sekali ya. Taklimat, baru cerita pasal peperiksaan Okey, taklimat ejaan peperiksaan macam mana? Ini kesalahan bahasa juga. Okey, saan. Gitu. Kepada. Dia merujuk kepada orang ya. Bukannya pada merujuk kepada tempat.
Okey, ada yang tanya, Sir, penyelaras tu apa dia? Penyelaras peperiksaan ni contohnya, macam dekat sekolah akan ada cikgu yang in charge, cikgu yang menguruskan sesuatu perkara. Itu ialah penyelaras. Orang yang bertanggungjawab. Kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris, kita sebut PIC, person in charge. Orang yang menguruskan, orang yang melakukan tugas tersebut. Itu maksudnya penyelaras. Penyelaras peperiksaan, jadi contoh kalau macam cikgu kan. Macam Sir ada dekat sekolah, Sir dapat jawatan setiausaha peperiksaan. Jadi Sir buat apa? Sir akan melakukan kerja-kerja berkaitan peperiksaan, beri taklimat kepada calon, memastikan dewan peperiksaan dikemaskan, ya. Lepas tu menerangkan, contohnya kalau macam dah ada peperiksaan, ada markah-markah, Sir yang akan menerangkan kepada pengetua. Sir akan cakap apa? Okey, yang ini sebenarnya pelajar-pelajar ni dapat macam ni. Itu maksud dia penyelaras, ya. Okey, kepada ni merujuk orang. Kalau pada, dia menerangkan waktu. Okey, kalau kita tengok pada calon-calon. Kalau pada, okey, menerangkan pada menerangkan waktu ataupun masa. Pada pukul 2 pagi, saya terjaga dari tidur. Kerana mendengar bunyi sorakan. Contoh, ya. Okey. Pada minggu lepas, pada petang ini. Okey. Kalau kepada, dia merujuk kepada orang. Okey. Seterusnya, latihan yang kelima. Okey, latihan 5. Calon peperiksaan diminta berkumpul 30 minit lebih awal ke dalam dewan. Dia suruh berkumpul. Okey, kalau berkumpul sepatutnya apa? Di dalam dewan, merujuk kepada tempat di mana orang tu sepatutnya berada. Okey, betul Izo. Seterusnya, calon peperiksaan yang terlupa membawa kad pengenalan diingatkan supaya mengambil salinan kad pengenalan dari guru. Dari tak boleh bertemu dengan guru sebab guru tu manusia, betul? Dari untuk apa? Dari untuk arah, tempat, masa. Sepatutnya kalau orang daripada. Okey, jelas kat sini? Jelas. Okey. Seterusnya nombor 3. Mak Lijah dan Pak Harun sedang menunggu ketibaan anak dan menantu mereka yang datang daripada Kelantan. Salah. Okey, dia bentuk-bentuk dia macam tu je. Salah ni tata bahasa dari Kelantan sebab tempat. Kita gunakan dari. Okey, seterusnya setelah 3 jam mendaki bukit, mereka berhenti berehat seketika di sebuah pondok usang. Apa yang salah kat sini? Selepas 3 jam mendaki bukit, mereka berhenti berehat seketika di sebuah pondok usang. Siapa yang dapat teka kesalahan yang ada di sini? Selepas 3 jam mendaki bukit, mereka berhenti berehat seketika di sebuah pondok usang. Pondok usang tu betul? Pondok yang macam dah lama, pondok yang buruk. Selepas 3 jam. Selepas betul? Seketika betul? Seketika merujuk pada sekejap. Sebentar. Okey, berhenti berehat ni salah. Kenapa? Sebab dia ada lepas tu ada lagi imbuhan dekat situ. Sepatutnya berhenti rehat. Kalau tak nak guna berehat, tak boleh berhenti. Mereka berehat. Kalau tak nak berehat, nak guna berhenti je, mereka berhenti seketika, boleh juga. Tapi dekat sini kita tengok dia berhenti untuk berehatkan. Jadi berhenti rehat. Itu kesalahan dia kan. Okey. Berhenti rehat seketika. Di hentian rehat. Okey, berhenti rehat. Kenapa tak boleh berhenti berehat? Sebab berhenti ni kata kerja. Berehat pun kata kerja. Dia tak boleh sebelah-sebelah. Kata kerja bertemu kata kerja. Lagi satu macam mana nak tahu kata kerja? Macam saya cakap tadi, dia ada imbuhan. Dia berhenti lepas tu dia berehat. So kena salah satu perlu digugurkan. Jadi jawapan dia kita tengok berhenti ni kita ambil, berehat tu kita gugurkan imbuhan awalan dia. Okey, faham semua? Faham. Boleh kita teruskan lagi ke tidak? Boleh ya. Okey, latihan 5. Nombor 3. Nombor 3 dari. Dah kat sini. Okey.
Latihan 6. Last untuk kesalahan bahasa. Dan juga last untuk tahun ini. Lah tiba. Lepas ni saya dah tak ajar dah kesalahan bahasa. Ingat ya. Dah tak ada lagi dah. Ini yang terakhir. Latihan 6. Okey. Sejak dahulu hingga kini, Puan Suryati tidak pernah berputus asa di dalam mendidik murid-murid yang bersekolah di kawasan pedalaman. Apa yang salah? Di dalam Putri Fatin kata salah. Kenapa salah? Sebab kalau di dalam ni dia merujuk kepada ruang. Sepatutnya dalam sahaja. Ya. Ingat, kalau di dalam dia ada ruang. Contohnya macam mana? Okey, contohnya di dalam laci, di dalam bilik, di dalam rumah. Kalau merujuk pada suasana persekitaran, macam ni mendidik. Mendidik ni merujuk pada suasana. Jadi kita kata dalam, dia ada dekat suasana tu, ada dekat situasi tersebut. Faham faham. Okey. Kita teruskan lagi. Nombor 2, latihan 6. Puan Adrina Maisara sering mengambil tahu perkembangan murid-muridnya dari masa ke semasa. Apa yang salah? Ingat lagi tak? Ingat. Yang ini, masa ke semasa. Okey, sepatutnya dari masa ke masa atau semasa ke semasa. Buat satu jawapan je. Kita tengok apa yang datang dulu. Yang datang dulu ialah perkataan masa. Jadi dari masa ke masa. Tapi kalau saya buat semasa ke semasa, boleh ke tidak? Boleh juga. Betul. Tak salah. Buat salah satu jawapan sahaja. Ingat lupa. Kot lah ada yang ingat lupa kan? Okey. Nombor 3. Di setiap hari Sabtu, murid-murid akan ke sekolah untuk mengikuti sesi kelas tambahan percuma. Itu disalah. Kenapa salah? Sebab merujuk kepada masa setiap hari Sabtu, sepatutnya pada. Okey. Sepi huruf besar ke se. Kita tengok dekat sini, kesalahan dia adalah perkataan yang pertama. Betul ke betul? Perkataan yang pertama, okey, dalam ayat tu kalau kita salahkan huruf besar kan? Jadi kamu perlu buat apa? Tulis jawapan dia pun huruf yang pertama huruf besar. Huruf pangkal kita sebut dia. Okey. Jelas ya? Kita tengok nombor 4. Setengah ibu bapa bersetuju. Setengah ibu bapa tahu tak macam mana? Setengah ibu bapa tu separuh ya. Badan sampai pinggang. Bawah kaki tak ada. Kalau kata bilangan sesetengah, kita gandakan dia. Okey. Sesetengah. Okey, ini jawapan yang betul. Nampak ke? Nampak. Okey. Settle kesalahan bahasa. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Kenapa sesetengah? Sebab dia kata bilangan. Kalau setengah, dia merujuk kepada bahagian ataupun potongan. Jadi kalau setengah ibu bapa, mak bapak tu ada separuh je. Kalau kata bilangan tak tentu, kita guna sesetengah. Ya? Okey, cantik tulisan sebetul Surfina. Tiba tak cantik lah, biasa je. Tanta tulisan kamu lagi cantik kan? Okey, kita teruskan dengan muka surat yang keberapa? Muka surat yang keberapa? Muka surat 5 boleh? Okey, muka surat 5. Jawapan 2 apa ini jawapan nombor 2. Latihan 6, jawapan 2, masa ke masa atau semasa ke semasa. Izu rambut secantik mana ada Okey, biasa je rambut bagi kerjasama okey lah. Ini kadang-kadang rambut yang paling cantik tahu tak masa bila? Masa bangun tidur tu kadang-kadang masa bangun tidur, ya Allah, rambut elok je terletak. Ya. Jadi bila lepas mandi kadang-kadang nak buat rambut, itu yang paling susah. Okey, itu yang paling dia makan masa kadang-kadang. Kadang-kadang kalau sebuat rambut berapa lama? Kadang-kadang kalau paling sekejap tu 15 minit. Paling lama kadang-kadang setengah jam. 1 jam pun pernah, ya. Buat rambut je. Belum lagi pakai bodak-bodak ni kat muka. Yalah, lelaki kena jaga penampilan juga kan. Lama betul lain. Kalau malas lagi buruk jadinya ya. Ada masa-masa dia tak ada mood nak buat rambut kan. Rambut sejatuh.
Zaman-zaman kurus dulu rambut jatuh nampaklah macam Korea sikit tiba. Okey, kita teruskan boleh? Boleh dengan sistem ejaan. Alright. Nak tengok latihan sistem bahasa yang first tadi, latihan yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Latihan 1. Okey, kejap. Latihan 1. Ni jawapan dia. Okey, latihan 1 nombor 1 mempercepat. Okey. Nombor 2 daripada. Nombor 3 memasuki. Okey. Nombor 4 di. Macam tu. Senang je kan kesalahan dia. Okey. Settle dekat sini. Kita teruskan dengan muka surat 5. Sistem ejaan. Okey, sistem ejaan ada 3 kesalahan ejaan. Tulis ejaan yang salah, lepas tu sebelah dia tulis ejaan yang betul ya. Kena kenal pasti. Okey, kita tengok dekat sini Zubir dia bersembang dengan Chong Wei, betul? Betul. Okey. Zubir tanya Chong Wei, "Hai Chong Wei, adakah kamu menonton acara perarakan sempena Hari Kebangsaan dalam televisyen pagi tadi?" Chong Wei pun jawab, "Hai Zubir, ya, saya menonton secara langsung itu bersama-sama keluarga saya. Bersemangat sekali saya lihat mereka mengibaskan jalur gemilang semasa majlis penutupan dijalankan." Mengibaskan jalur gemilang, betul ke salah tu salah. Kalau mengibaskan macam mana tu? Yang macam kipas tu, itu mengibaskan. Kalau jalur gemilang bendera mengibarkan. Okey. Betul tu. Semangat patriotisme. Salah patriotisme tu. Huruf A dekat hujung tu Okey, seperti itu sewajarnya ada dalam diri kita semua. Marilah kita ke warung di sebelah jalan itu. Warung pun salah. Kadang-kadang kita sebut apa? Jom pergi warung. Ejaan yang sebenar apa? Warung, ya. Okey. Jadi dekat sini kita tengok ejaan dia yang betul. Okey, yang pertama mengibaskan. Tulis dulu yang salah, barulah cantik jawapan kamu. Ya, mengibaskan, buat anak panah, lawa-lawa. Ejaan yang betul ialah kalau bendera mengibarkan. Mengibarkan. Okey, settle. Patriotisme. Tulis yang salah. Okey, patriotisme. Sebutan dia memang ma, tapi ejaan dia ME, me. So dia jadi macam mana? Macam ni ya. Patriotisme. Okey. ME. Yang ada isme tu bunyi dia ma kan? Ejaan dia me sebab dia imbuhan pinjaman, perkataan pinjaman ya. Diserapkan ke dalam bahasa Melayu, jadi kita kekalkan ejaan dia. Okey, seterusnya ejaan warung. Okey, warung, huruf O tu ganti dengan huruf U. Okey, jadi begini, warung. Jom kita ke warung. Settle. Okey, jelas? Latihan 1, kesalahan ejaan. Jelas. Okey, kita teruskan lagi dengan latihan yang kedua. Boleh? Boleh ya? Okey, latihan yang kedua. Jap, gatal ni Kenapa ni tiba-tiba gatal? Okey, gatal tiba-tiba. Okey, kita teruskan dengan latihan yang kedua. Kesalahan ejaan ya. Masih lagi 3 kesalahan. Okey, pegawai A cakap dengan Puan Julie. Sebutan macam ni kalau kamu ada ejaan, ada bacaan, kita bukan sebut Puan Julie sebab saya pernah jumpa tau. Puan Julie dia bunyi tu Sepatutnya apa? Sepatutnya Julie. Memang nama orang macam tu bunyi dia. Ya. Okey. Pegawai A dia cakap apa? Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Julie? Puan Julie pun jawab, selamat pagi. Ya, Puan Julie bercakap. Pegawai A dia cakap, untuk makluman Puan, kad kredit. Kad kredit. Tahu kad kredit? Betul ke ejaan kredit macam ni salah. Ini ejaan bahasa Inggeris ya. Okey. Kad kredit bank Puan akan tamat tempohnya pada hujung tahun ini. Puan dikehendaki kecawangan bank berdekatan untuk menggantikan kad baharu sebelum tamat tempoh. Ini tempoh, tahu tempoh. Tempoh tu langgar tu Itu tempoh.
Tapi kalau masa, tempo. Ya. Okey. Pihak kami mengalakkan Puan menukarkan kad tersebut lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Salah ni mengalakkan. Salah apa? Salah ejaan dia. Baiklah, terima kasih. Kata Puan Julie. Okey, cukup ada 3 kesalahan, betul? Betul. Okey, jom kita eja satu-satu. Senang je. Okey, ejaan yang pertama, kredit. Kredit ni, ini ejaan bahasa Inggeris. Okey, kredit sepatutnya apa? Sepatutnya KRE. Okey, kredit. Itu yang betul. Okey, yang kedua, tempuh. Sepatutnya tempoh. Dia merujuk kepada masa. Okey, huruf U tu ganti dengan huruf O. Okey, tempo. Gitu. Okey, yang ketiga, mengalakkan. Dia kurang 1G. Mengalakkan kan ejaan dia. Okey, sepatutnya dia bertemu dengan imbuhan awalan meng. Ya, okey, meng. Jadi bertemu dengan perkataan galak, jadi 2G. Menggalakkan. Okey, menggalakkan. Siap. Nampak? Latihan yang kedua. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Tak ada. Okey. Apa beza maklumat dengan makluman? Dua-dua sama. Makluman tu dia pemberitahuan. Maklumat tu info. Makluman, pemberitahuan, maklumat tu info. Apa yang diberitahu. Okey. Alright. Mengelakkan mengelakkan betul. Mengelakkan betul. Ya, bukannya menggelakkan. Okey. Seterusnya kita tengok latihan yang ketiga. Ini senang. Dia ayat demi ayat. Satu ayat ada satu kesalahan ejaan. Okey, kita tengok sama-sama muka surat 6 ya. Muka surat 6. Okey. Latihan 3 nombor 1. Kanak-kanak mudah mendapat selsema. Selsema ni salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya selesema. Suatu ketika dulu memang digunakan ejaan selsema ni. Kadang-kadang kita sebut pun macam selsema, tapi dia ejaan dia sele. Dia ada le. Okey? Dia ada suku kata, ada bunyi dia. Selesema. Gitu. Okey. Seterusnya nombor 2. Syuming suka tinggal di kawasan pendalaman kerana udaranya segar. Ejaan pendalaman salah. Yang ini pun sudah pernah terangkan. Ingat lagi kan? Mestilah ingat. Baru lagi tu. Okey. Kalau kawasan yang terpencil, kawasan-kawasan kampung, okey, ejaan dia ialah pedalaman. Bukannya pendalaman. Okey, seterusnya nombor 3. Pusat membeli belah di bandar utama sering menjadi tarikan warga kota. Apa yang salah kat sini? Pusat membeli belah. Kenapa membeli belah salah? Banyak kali kita dengar orang guna perkataan membeli belah. Kalau pusat membeli belah, pusat tu dia pergi buat aktiviti membeli. Membeli dan belah. Okey? Sepatutnya kalau shopping mall, shopping kompleks, ya, dalam bahasa Melayunya kita sebut ialah pusat beli. Okey, pusat beli belah. Bukannya pusat membeli belah. Kita buang mem tu. Faham kat sini? Okey, faham. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Banyak dah ni latihan kita buat. Okey, lagi. Latihan 4. Okey, latihan 4. Gunung Kinabalu. Kita tengok gunung ni salah. Sepatutnya gunung. Walaupun dia kata nama khas, tapi dia berasal daripada kata nama am. Ya, yang merujuk kepada gunung. Okey? Jadi ejaan O tu kena ganti dengan U. Gunung. Alright. Seterusnya, nombor 2. Ibu menyuruh Khalid membantu abangnya mengcat ruang tamu. Okey. Sepatutnya apa? Sepatutnya mengecat. Mengecat. Okey. Perkataan yang ada satu suku kata. Contohnya satu suku kata macam mana? Okey, perkataan mop. Okey, mop. Perkataan apa lagi? Lap. Yang ada satu suku kata, 3 huruf. Apa lagi? Bom. Okey, bom. Lagi?
Okey, jom. Okey. Dekat sini dia akan bertemu, kalau bertemu dengan imbuhan dia akan jadi lepas tu apa perkataan dia? Mengemop, mengelap, mengebom. Mengebom tu pasang bom lah. Meletupkan. Okey, cam pun sama. Mengecam. Tahu? Mengecam-cam tu macam tak cam mengenal pasti. Jom mengejom. Mengejom tak payahlah ni. Jom tu dah jom. Tahu jom. Dah kenapa ya? Lain ya. Okey, jom tu dah memang mengajak. Tak payahlah mengejom. Tapi kalau nak buat mengjom, risau pula. Salah tata bahasa dia tu. Okey. Seterusnya, nombor 3. Nombor 3, rambut kerinting yati menjadi kusut kerana tidak dijaga dengan baik. Rambut pun kena jaga dengan baik, betul? Okey, kalau rambut yang curly-curly tu apa? Kalau ngopi, pernah dengar ke perkataan mengopi? Yang itu, okey, mengopi tu bahasa pasar. Orang masyarakat yang wujudkan sendiri, faham? Mengopi tu maksud dia apa? Minum kopi. Jom minum teh, mengeteh. Orang saja sebut mengopi tu, jomlah ngopi. Ngopi bahasa kampung, bahasa pasar, pertuturan. Jangan buat dalam karangan pula. Ketika berada di kampung, ayah bersama-sama datuk telah mengopi di sebuah kedai. Ya Allah, nanti takut cikgu pula mengopi tu apa dia? Ya memang cikgu faham, tapi itu bahasa pasar. Ya, mengetih, apa lagi? Dah semua perkataan dia dah letak risau pula. Okey. Kalau rambut yang keli-keli tu kan, yang berpintal-pintal tu, okey, kita panggil rambut apa? Rambut keriting. Dia tak ada N dekat situ. Bukannya kerinting. Keriting. Ya? Okey. Seterusnya, latihan 5. Latihan 5 ni last but not least lah. Sistem ejaannya untuk tahun 2022 ni. Lepas ni dah tak buat lagi. Faham? Okey, kita tengok. Encik Robin merupakan peniaga Bumi Putera dari Sabah. Apa yang salah? Yang salah apa bah di sini? Di sini salah Bumi Putera. Bumi Putera ni sepatutnya rapat satu perkataan. Okey, Bumi Putera. Alright. Yang lain tak ada salah. Okey. Seterusnya nombor 2. Kamarul menceburkan diri dalam bidang peternakan kerbau sejak 5 tahun lalu. Peternakan. Sepatutnya apa? Yang ini salah imbuhan juga. Okey, penternakan. Dia tak boleh peter. Ya. Imbuhan pen. Penternakan. Okey, dia punya kata dasar dia apa dia? Kata dasar dia ternak. Kata dasar dia, perkataan asal dia ternak. Bertemu dengan imbuhan penternakan. Bumi Putera tu apa Okey. Bumi Putera ni merupakan bangsa ataupun kaum yang menetap di Malaysia selain daripada kaum utama, iaitu Melayu, Cina, India. Dan biasanya kaum Bumi Putera ni, peniaga Bumi Putera ni maksudnya kaum yang memang kaum asal yang ada di negara tersebut. Contohnya macam kita dekat Sabah, Sarawak ada Iban, ada Kadazan Dusun, betul tak? Ya, itu kaum Bumi Putera. Maksudnya mereka memang penduduk asal dekat situ, penduduk tetap, penduduk yang mendiami, yang menjadi warga negara Malaysia. Kalau Islam itu agama, itu lain. Ya, ini kaum, suku kaum ataupun bangsa. Macam mana nak tahu dia rapat ke tidak? Okey. Ada dalam kata majmuk, ada 15 perkataan yang dieja rapat. Nanti kita belajar. 15 perkataan dia dieja rapat. Contohnya macam apa? Matahari, rapat. Okey, yang jarak tu dia contohnya rangkai kata bebas. Yang mantap ada 15 saja. Kamu cuba. Kaki, tangan, yes. Kamu cuba Google ya. Ada. Okey. Last, nombor 3. Salma menghiris timun itu nipis-nipis sebelum disajikan bersama-sama nasi lemak. Ya Allah, sedapnya. Okey. Alright. Ejaan dia ialah timun. Sepatutnya apa? Sepatutnya timun. Timun. Walaupun kita sebut timun.
Okey, ada apa-apa ke tidak nak tanya? Kenapa penternakan dah memang hukum dia macam tu? Hukum dia macam ni, pen bertemu dengan an. Okey? Penternakan salah. Lepas tu dia bertemu dengan kata dasar macam saya terangkan tadi, huruf pertama dia huruf T, ya. Jadi penternakan, pentadbiran. Okey? Kita tengok kepada konteks perkataan tersebut. Okey, nampaknya jam telah tepat menunjukkan pukul 12.30. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya sehingga ke hari ini. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Take care. Tadi ditutup. Semoga cerita selalu. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.